Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu-isu bomoh palsu dalam masyarakat di Malaysia. Untuk latar belakang kajian, secara umumnya bomoh merupakan pawang atau dukun yang didatangi bagi tujuan untuk menyembuhkan atau memudaratkan seseorang dengan bantuan makhluk gaib. Dan tidak kurang juga mereka yang mengunjungi bomoh bagi tujuan memperbaiki keadaan semasa mereka, sama ada dari segi fizikal maupun jodoh dan harta. Bomoh kerap juga dijumpai dalam mitos dan adat turun-temurun kaum Melayu dan orang asli, dan kebiasaannya digambarkan sebagai rujukan utama masyarakat ketika itu. Sebagai contoh, dalam kisah Ulit Mayang, nelayan mengunjungi bomoh bagi menyembuhkan rakan mereka yang tidak sedarkan diri akibat diganggu makhluk gaib. Kepakaran seorang bomoh dalam menyembuhkan sesuatu penyakit bergantung kepada tahap keilmuan, pengalaman atau kebijaksanaan yang dimilikinya. Namun begitu, setelah Islam mula meningkat naik di Malaysia, bomoh dan sebarang amalan yang berkaitan dengannya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam serta mempunyai unsur syirik yang merupakan salah satu daripada dosa besar dalam agama Islam. Larangan terhadap golongan bomoh juga telah jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Untuk bahagian permasalahan kajian, secara logik di abad ke-21 kini, bomoh sepatutnya dikategorikan sebagai amalan lapuk dahulu kala yang sewajarnya dikuburkan. Seiring dengan peralihan zaman ke arah teknologi dan pemodenan yang semakin pesat, namun hakikatnya bomoh masih merupakan sebuah isu yang masih gagal ditumpaskan sepenuhnya di Malaysia. Malah, dalam perspektif lain, kegiatan bomoh pada masa kini mengakibatkan kesan yang lebih teruk berbanding zaman dahulu. Ekoran permintaan terhadap bomoh yang semakin agresif seperti menghantar gangguan gaib terhadap orang lain dan memukau seseorang untuk dijadikan pasangan. Bak peribahasa Melayu, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Selagi wujud mereka yang menagih khidmat bomoh, selagi itulah golongan terkutuk tersebut akan tetap wujud. Secara amnya, pada tahun 2020 sahaja dianggarkan terdapat sebanyak 13 kes berkaitan bomoh yang dilaporkan di Malaysia, dan jumlah tersebut boleh dianggap besar apabila mengambil kira taraf pemodenan dan penularan agama Islam yang cukup tinggi di Malaysia pada masa kini. Terdapat 4 persoalan yang perlu dijawab dalam kajian ini. Yang pertama ialah bagaimanakah gambaran umum berlakunya isu-isu bomoh palsu dalam masyarakat di Malaysia? Yang kedua ialah mengapakah berlakunya isu-isu bomoh palsu dalam masyarakat? Yang ketiga ialah apakah kesan akibat berlakunya isu-isu bomoh palsu dalam masyarakat? Dan yang terakhir sekali, yang keempat, iaitu bagaimanakah persepsi ataupun penilaian pelajar terhadap berlakunya isu-isu bomoh palsu dalam masyarakat di Malaysia? Untuk gambaran umum bagaimana isu-isu ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia, bomoh masih lagi memainkan peranan dalam masyarakat moden Malaysia pada hari ini. Bomoh bukan sekadar memberikan perkhidmatan tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia, malah sebagai tempat rujukan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Secara tidak langsung, bomoh berperanan sebagai pakar rujuk kepada semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat luar bandar, sekiranya anak kecil menangis ketika waktu senja atau lewat malam, maka bomoh dijadikan sebagai tempat rujuk. Begitu juga dengan masalah-masalah lain yang dihadapi seperti kehilangan barang, meminta pendinding diri, meminta air penawar penerang hati dan lain-lain. Tambahan pula, bomoh juga dikunjungi untuk mendapatkan ilmu khusus untuk tujuan peribadi. Ilmu yang dimaksudkan seperti penggerun, penunduk, pemanis, penguat badan dan lain-lain. Bomoh secara ringkasnya dikatakan berfungsi sebagai seorang individu yang serba boleh. Perubatan tradisional juga masih lagi mendapat perhatian di kalangan masyarakat Melayu, terutama bagi merawat penyakit disebabkan oleh ilmu hitam menurut kepercayaan orang Melayu. Antaranya termasuklah pesakit yang terkena buatan orang, ilmu sihir dan juga santau. Terdapat beberapa kes bomoh yang didapati sejak akhir-akhir ini. Antaranya ialah seorang bomoh yang berusia lukungan 20-an di sebuah kompleks Pangsapuri ditangkap sewaktu dalam proses menghantar kecelakaan terhadap beberapa individu secara kebetulan apabila jiran kompleks tersebut melaporkan kebakaran terhadap pihak bomba, tanpa menyangkakan api tersebut digunakan dalam upacara syirik. Selain itu, di Pasir Mas, Kelantan, di mana seorang wanita mengunjungi kediaman bomoh bersama ibu dan bakal suaminya dengan harapan mengubati gangguan makhluk halus terhadap dirinya, namun sebaliknya dirogol oleh bomoh tersebut. Sedania. Jadi
Kita teruskan dengan perbincangan seterusnya, iaitu berkenaan dengan punca-punca dan juga kesan-kesan dan juga cadangan untuk isu bomoh kali ini. Jadi antara kenapa punca-punca isu bomoh ini masih berlaku di tanah Malaysia kerana daripada budaya dan juga kepercayaan tradisional di tanah di Malaysia ini. Jadi seperti yang kita tahu, sebelum kedatangannya ilmu saintifik dan juga ilmu agama Islam di tanah Melayu, mereka sebelum ini bergantung harap kepada kuasa alam semula jadi bagi tujuan untuk mengatasi apa-apa bencana dan atau wabak penyakit di ketika itu. Oleh itu, lahirlah kepada institusi bomoh yang memainkan pelbagai peranan seperti penyelesaian masalah, kepercayaan merawat penyakit dan juga penyakit misteri. Ini menyebabkan kepercayaan segelintir pihak kini masih lagi ada di dalam rakyat Malaysia, dan mereka cenderung untuk memilih bomoh sebagai perubatan alternatif. Seterusnya juga, punca ini merupakan daripada institusi perubatan tradisional. Tidak kira daripada apa-apa penyakit. Seperti kita tahu, perubatan moden hanya merawat penyakit yang diketahui daripada minda, tapi dari segi sihir ataupun gangguan mistik, mereka terpaksa menggunakan institusi bomoh. Tapi setelah pengaruh Islam ada, jadi sebagai alasan untuk pergi ke bomoh itu tidak sepatutnya berlaku, kerana Islam sudah mengajar tentang uh, sikap syirik, dan mereka boleh mendapatkan perubatan tradisional yang patuh syariah seperti perubatan daripada Darul Shifa. Namun masih ada pihak yang memilih untuk berjumpa bomoh untuk tujuan perubatan. Uh, yang ketiga juga adalah daripada sikap seseorang tersebut, iaitu daripada sikap perasaan dengki. Seperti yang kita tahu dan telah diajarkan Islam, perbuatan dengki didedikah sekeras-kerasnya di dalam Islam. Menurut satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jauhilah hasad dengki, kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Manifestasi dengki ini membawa pelbagai sifat emosi negatif terhadap seseorang, sehingga membawa kepada pembunuhan lah. Jadi antara yang kita tahu, ada satu kes di Georgetown, Pulau Pinang, di mana seorang pemuda yang didapati melakukan ritual penyantauan, yang di mana pihak bomba tersebut mendapat mengumpulkan banyak isian gambar yang digunakan untuk proses penyantauan ini. Yang keempat juga adalah daripada segi kos perubatan itu sendiri. Kerana kos perubatan tradisional lebih mudah, ataupun perubatan alternatif lebih murah berbanding perubatan moden. Kerana perubatan moden memerlukan fasiliti yang tinggi, kos yang tinggi, dan juga ubat-ubatan yang menanggung kos yang tinggi lah. Jadi tapi kerajaan telah pun memutuskan memberi pelbagai inisiatif untuk golongan-golongan B40 ini, agar mereka mendapat akses untuk perubatan moden yang boleh dibayar sehingga RM1 sahaja. Walau bagaimanapun, untuk program elektronik ini merupakan memerlukan tanggungan kos yang tinggi lah. Jadi golongan yang berpendapatan rendah ini akan terutamanya luar bandar akan cenderung untuk memilih institusi bomoh yang berada di kawasan kampung diorang untuk mendapatkan rawatan. Jadi untuk punca yang kelima adalah daripada segi perserikahan sekeliling orang itu untuk membuat keputusan, kerana naluri manusia biasanya akan mengikut pihak suara majoriti. Jadi sebagai contoh, seorang pengidap penyakit kanser, iaitu pengurusi kanser separuh Malaysia, Puan Zuraini Kamal, yang berumur 50 tahun, menceritakan pengalaman beliau
di akhbar Metro di 2019 menceritakan bahawa 90% rakan-rakan beliau recommend, mencadang kepada beliau untuk menggunakan perubatan alternatif daripada perubatan moden. uh, Meskipun ada rakan beliau yang doktor mencadangkan untuk pergi rawatan di hospital terlebih dahulu, tapi Puan Zuraini Kamal memilih untuk menghabiskan kos sebanyak RM150,000 untuk perubatan alternatif yang kemudiannya tidak berhasil. Ya, untuk poin yang keenam juga berkait dengan poin yang kelima, iaitu berdasarkan di tanah Malaysia ini, mitos-mitos dan juga berita palsu mengenai perubatan moden ini uh, masih berlegar. Seperti sebagai contoh, bila kita mengambil sebiji ubat Panadol, ia akan berada di dalam badan lama, iaitu selama 5 tahun. Dan juga mitos mengenai perubatan kanser seperti kemoterapi dan radioterapi itu lebih teruk daripada kanser itu sendiri. Jadi ini juga diceritakan oleh dua pakar berunding daripada Hospital Pantai Kuala Lumpur, bahawa pesakit mereka yang menghidap kanser lebih cenderung untuk memilih perubatan alternatif seperti bomoh. Sebagai satu contoh, pengalaman Dr. Loman yang bekerja di sana menceritakan bahawa pesakit beliau tiba-tiba hilang daripada rawatan, dan selepas 6 bulan pesakit beliau datang kembali dan menceritakan bahawa yang dia telah sihat, pulih daripada kanser dan membawa sebuah plastik yang mengandungi daging. Tapi bila di 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 dicuba, rupanya daging tersebut merupakan daging palsu. Itu daging biasa saja, bukan kanser. Dan untuk punca yang terakhir, iaitu daripada segi lokasi geografik lah, daripada segi penduduk di luar bandar dan juga bandar. Jadi ini kerana penduduk di luar bandar mengekang pergerakan pesakit untuk mendapatkan rawatan, kerana kawasan perumahan mereka berada jauh daripada hospital. Bukan itu sahaja, memandangkan kos perubatan juga memainkan peranan. Kos-kos untuk pergi ke sana sahaja perlukan kos, seperti kos minyak, kos kereta, ada yang tak ada kereta. Jadi ini memainkan peranan untuk mereka lebih mencari rawatan alternatif seperti bomoh. Jadi untuk kesan-kesan yang kami dapat analisis, iaitu pertama, kesan terhadap individu sendiri. Apabila individu itu disihir, ini boleh menyebabkan kecelaruan dalaman dalam semua aspek daripada segi sosial dan juga kewangan. Antara perubahan-perubahan yang dapat dirasai oleh mangsa sihir adalah seperti perubahan fizikal, mendengar bunyi-bunyi aneh dan juga meremang liang bulu roma. Kesan kedua ialah mereka yang mencari alternatif bomoh ini menanggung kerugian wang ringgit, dan juga itu membazir waktu mereka, dan banyak lagi kesan yang sehingga boleh membawakan kepada kematian. Jadi untuk kesan yang ketiga adalah iaitu daripada segi-segi isu pembunuhan yang tidak ada bukti kukuh daripada isu bomoh ini. Seperti yang kita tahu, daripada ada satu laporan yang telah diceritakan di mana seorang lelaki telah menggunakan sihir untuk memujuk seorang gadis lari ke negara jiran. Tapi itu tidak dapat dibawa ke mahkamah kerana tak ada bukti yang jelas yang untuk mengiyakan statement tersebut. Jadi sebagai cadangan kami sebagai pelajar, pertama kita perlu mendekatkan diri dengan Allah dengan menambah pelbagai ilmu pengetahuan untuk lebih memahami ilmu saintifik dan juga ilmu agama, untuk kita lebih bijak membuat keputusan. Dan yang kedua ialah daripada segi merapatkan jurang luar bandar dan juga bandar, kerana yang kita tahu tadi, mereka yang di luar bandar ini kurang akses
dan memerlukan kos-kos tambahan yang tidak dapat ditanggung lah. Dan yang terakhir juga adalah cadangan kami adalah media massa memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat bahawa bomoh ini bukan satu isu main-main lah. Seperti yang kita tahu, berdasarkan satu kes yang baru-baru ini yang kita dikejutkan dengan seorang pelajar di UPNM yang mati disetereka oleh rakan-rakan mereka kerana rakan-rakan mereka telah merujuk bomoh untuk mencari siapakah yang mencuri komputer riba mereka, dan dikatakan budak tersebut, arwah tersebut lah. Jadi ini merupakan isu penting dan media massa perlu memainkan peranan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Ahmad. Apa yang dapat disimpulkan di sini bahawa walaupun zaman semakin berubah seiring dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, baik dari sudut ilmiah maupun rohaniah, masih terdapat segolongan besar masyarakat Malaysia yang menganggap bomoh sebagai sumber pertolongan yang sah. Sedangkan perbuatan tersebut bukan sahaja merugikan masa dan harta, malah salah secara keseluruhan dari agama Islam yang merupakan agama rasmi negara ini. Malah, golongan bomoh ini juga tidak lain dan tidak bukan hanyalah golongan yang mengambil kesempatan atas mereka yang lebih memilih untuk mengambil jalan pintas berbanding merujuk kepada yang pakar ataupun yang lebih arif dan bertauliah. Sewajarnya, masyarakat Malaysia perlu lebih peka terhadap isu bomoh palsu oleh kerana mereka kebiasaannya menggunakan pelbagai pendekatan seperti berpura-pura mengamalkan kaedah perubatan Islam atau menjanjikan langit dan bumi bagi memancing mangsa. Sekiranya terlintas di kepala seseorang untuk mendapatkan khidmat bomoh, adalah lebih baik untuk mereka berfikir sejenak akan rasional tindakan tersebut dan mengambil langkah dengan melaporkan bomoh tersebut kepada pihak berkuasa dalam usaha membasmi kegiatan bomoh palsu secara keseluruhannya di Malaysia. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.